Kahirah Mesir, pusat penempatan awal manusia dengan pelbagai sejarah tamadun dan perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga kini, masih banyak rahsia tamadun Firaun belum terbongkar. Lukisan dan pahatan yang terdapat di dinding makam Firaun merakam sejarah kemajuan mereka dari segi seni bina, agama dan astronomi. Bukit ini menjadi lokasi bala cerap yang terkenal ketika pemerintahan Al-Hakim bin Amirillah pada kurun ke-11 Masihi. Bukit Muqattam terletak 10 km dari bandar Kahirah, Mesir. Dikatakan bala cerap di sini terhenti beroperasi setelah kematian Ibn Yunus, ahli astronomi termasyhur. Menurut ilmuwan Islam Ibn Khaldun, Khalifah Al-Hakim bin Amirillah akan menunggang kuda ke Bukit Muqattam dan mencerap bintang untuk membuat keputusan ketika menghadapi masalah dalam negara. Dia percaya astronomi mempunyai kaitan rapat dengan astrologi. Damsyik, Syria. Mengimbau kembali sejarah kegemilangannya, Damsyik menjadi pusat ilmu pengetahuan dan tumpuan ilmuwan pada abad ke-9 Masihi. Pelbagai disiplin ilmu diterokai dan ia merakam sejarah kemajuan Islam dalam bidang astronomi. Kini, Damsyik menjadi kota pelancongan yang pesat membangun. Tempat ini menjadi kawasan pelancongan dan sesuai untuk menikmati keindahan bandar Damsyik. Bukit Qasiyun terletak di Damsyik, Syria. Di sinilah terletaknya bala cerap terawal di zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun pada kurun ke-9 Masihi. Ketinggian bukit ini dimanfaatkan Khalifah Al-Ma'mun untuk mengawal keselamatan negara dan mencerap langit. Namun tanpa kita sedari, ilmu astronomi berkait rapat dengan ilmu geologi. Pertukaran siang dan malam menggambarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi manusia yang memikirkannya. Pengetahuan mengenai bulan, manusia dapat menentukan pasang surut air. Graviti bulan akan mempengaruhi ketinggian air laut ketika kedudukan selari bumi dan bulan. Maksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat 39. Dan bulan pula kami takdirkan ia beredar melalui beberapa peringkat sehingga di akhir peredarannya ia kelihatan seperti tandan yang kering. Allah Subhanahu wa taala telah mencipta keseimbangan antara sungai dan lautan. Hanya manusia yang merosakkan aliran sungai dan membiarkannya ia semakin cetek. Bayangkanlah ketika air laut pasang, daratan akan banjir dan bencana alam akan berlaku. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20 yang bermaksud,
Ia biarkan air dua lautan, Yan Masin dan Tawar, mengalir, sedang keduanya pula bertemu. Di antara keduanya ada penyekat yang memisahkannya, masing-masing tidak melampaui sempadannya. Saintis mengakui fenomena alam yang disebut dalam Al-Quran lebih seabad yang lalu bukanlah rekaan manusia. Al-Quran bukanlah kitab astronomi dan geologi, namun terkandung di dalamnya firman Allah, pencipta sekalian alam. Al-Sufi, ilmuwan yang turut mengkaji fenomena alam berdasarkan astronomi. Abdurrahman Abu Hussein Al-Sufi dilahirkan di Isfahan, Iran pada tahun 903 Masihi dan meninggal dunia pada tahun 986 Masihi. Dia dikenali di barat dengan nama Az-Zofi. Ilmuwan Islam mengkaji sesuatu ilmu bersumberkan Al-Quran, namun orang awam mencari dalil Al-Quran setelah ditimpa bencana atau ujian Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 22 yang bermaksud, dan kami hantarkan angin sebagai pembawa air dan pemindah benih, maka kami turunkan air dari langit, kami berikan kamu meminumnya, dan bukanlah kamu yang berkuasa menyimpannya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan untuk dimanfaatkan bagi pertanian, penternakan dan kegunaan harian. Mengubah saliran air untuk pembangunan sesebuah bandar akan mengakibatkan tanah runtuh dan mendapan tanah. Terdapat manusia yang mementingkan kekayaan tanpa mengira bencana yang bakal menimpa. Hutan dapat menghalang daripada gelinciran tanah dan bukit sebagai penahan gegaran daripada gempa bumi. Ada di kalangan kita yang tidak memikirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan lebih 1400 tahun lalu. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Anbiya ayat 31 yang bermaksud, dan kami telah jadikan di bumi gunung ganang yang kukuh supaya bumi tidak bergegar, dan kami jadikannya jalan yang luas supaya mereka mendapat petunjuk. Sumbangan utama Al-Sufi adalah kitab Suwar Al-Kawakib atau Lakaran Bintang. Hasil karya unggul dalam astronomi ini boleh didapati dalam bahasa Arab dan diterjemah ke dalam bahasa Perancis. Ia penting sehingga kini bagi kajian pergerakan dan kepelbagaian dalam astronomi. Masyarakat Islam tidak berusaha mendapatkan kitab Al-Sufi untuk mendalaminya, namun orang Barat sanggup menterjemah dan mempelajarinya. أنا أشبه هذا الكتاب مثل كتاب باب كان مغلق، والصوفي أحضر المفتاح وأعطاها للعالم لكي يفتح الباب على مصراعيه للعلماء والطلبة وكل الناس الذين يريدون أن يعرفوا ما هي السماء ويروا عظمة الخالق فيها. وهذا مهم لأنه السماء هي عظمة للخالق سبحانه وتعالى. فهذا يعني أنا أعتقد أن الصوفي خدم الناس وخدم العلم بطريقة مباشرة وطريقة جميلة لمعرفة كل خبايا وأسرار هذا الكون الخارجي عن الأرض. Abdurrahman Al-Sufi mengkaji bintang, bulan dan matahari bukan untuk naik ke langit, namun sebagai panduan manusia hidup di bumi. Putaran bumi mendekati matahari, graviti bulan terhadap bumi dan pergerakan bintang telah dikaji Al-Sufi lebih sedekad yang lalu. Dalam surah Al-Waqi'ah ayat 75 hingga 76, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar,
Kalau kamu mengetahui makhluk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan tempat beredarnya bintang atau orbit? Tentu betapa pentingnya mengetahui mengenai orbit dan peredaran bintang. هذا تعرف مدى عظمة هذه النجوم والذي خلقها هو الله. فكان الناس يحبون دائما ينظرون إلى السماء لكي يعرفوا. وكان الخطوة التي عملها هذا الصوفي أنه أفاد العالم أنه أزاح ستار كبير عن أسرار كثيرة في هذه الكرة السماوية بعد تقسيمها إلى 3 أقسام: الشمال والجنوب والوسط. فكانت بداية لعلم أصبح فيه كثير من الناس يتبحرون فيه ويفهمونه ويتصلوا ويواصلوا هذا العلم إلى ما بعد ذلك، إلى حتى إلى يومنا هذا. وما زلنا إلى اليوم ما زلنا في عالم مجهول للكرة السماوية، الله أعلم بها. Ketika zaman Al-Sufi, istilah fenomena alam dan pemanasan global masih belum wujud, namun kajiannya masih relevan untuk pakar geologi mengetahui rahasia alam. Astronomi bermaksud peraturan mengenai bintang dan ia satu cabang ilmu yang tertua daripada ilmu sains. Keajaiban melihat matahari bersinar, bulan bercahaya dan bintang bertaburan. Masyarakat sebelum Islam telah menganggapnya sebagai Tuhan. Ilmu astronomi kemudiannya berkembang kepada astrologi, iaitu kepercayaan kepada bintang-bintang. Sehinggakan para pemerintah sebelum Islam menggunakan astrologi untuk mengatur strategi peperangan. Di Malaysia, istilah ahli nujum telah lama wujud. Nujum perkataan Arab yang bermaksud bintang dan satu daripada cabang ilmu astrologi. Islam telah mengharamkan kepercayaan kepada ahli nujum dan menjadikan ilmu astrologi sebagai panduan hidup. Penjelasannya bersama Profesor Dr. Zahlu An-Najjar. ولذلك نقول أن التنجيم خرافة نفاها الإسلام تماما ونفاها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: من أتى عرافا فقد برئ مما أنزل على محمد، قال: وإن صدقه لم تقبل له صلاته 40 يوما. فأقول أخي الكريم أن التنجيم مسلك كافر، لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، لا يؤمن بهيمنة الله على هذا الكون، ويريد أن ينسب هذه الهيمنة الإلهية لغير الله، وهذا نوع من الشرك. لذلك نقول أن النجوم تأثيراتها على الأرض تأثيرات مادية محضة، ولا تأثير لها على الإنسان على الإطلاق. Andromeda adalah kumpulan bintang yang berada di bahagian utara angkasa lepas. Mengapa ia dibincangkan dan apa kaitannya dengan kita semua? Al-Sufi menggelarkan Andromeda sebagai seorang gadis sunti. Lakaran seperti ini dicatatkan supaya senang diingati. Bintang yang berwarna merah sebenarnya bintang yang dapat dicerap Al-Sufi, tetapi Ptolemy tidak pernah menjumpainya. Tanpa kita sedari, setiap minit berjuta bintang telah jatuh ke atmosfera hasil tarikan graviti bumi. Atmosfera berjaya menghancurkannya sebelum ia jatuh ke bumi. Andromeda mempunyai tarikan graviti tersendiri dan bintang sentiasa berada dalam kelompoknya. Inilah yang dinyatakan Allah Subhanahu Wa Taala, semua pergerakan bintang dan orbit di bawah kekuasaannya. Profesor Dr. Zahlu An-Najjar, 75 tahun, pakar geologi yang sentiasa menjadikan ayat Al-Quran sebagai sumber rujukannya. فكل هذه الظواهر من العواصف والأعاصير
والزلازل والبراكين وموجات الجفاف والإغراق بالأمطار، كل هذه جند من جند الله، لأنها لا تحدث بغير إرادة الله، ولا تحدث بغير علم الله، ولا تحدث بغير حكمة من الله سبحانه وتعالى. وأنا دائما أقول للناس رب العالمين الذي يصف ذاته العلية بقوله العزيز: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذا كان ما في ورقة شجر تسقط دون علم الله، هل يعقل أن يحدث زلزال يحصد 500,000 نسمة من البشر دون علم الله ودون إرادته ودون حكمة منه؟ لا يمكن هذا. ولذلك أقول أن كل هذه الظواهر الكونية هي جند من جند الرحمن سبحانه وتعالى، يسخرها ربنا تبارك وتعالى على من يشاء من عباده، عقابا للعاصين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين. Setiap masa kita disibukkan dengan kerja seharian dan kadang-kadang terlupa untuk memikirkan tentang kejadian alam dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita jarang mendongak ke langit untuk memikirkan mengenai kehebatan Allah mencipta langit tanpa tiang. Kita hanya mendongak ke langit untuk melihat awan jika terdapat tanda kemungkinan hujan akan turun. Perbincangan bermula jika wujud banjir besar, tanah runtuh, kemarau panjang dan ribut salji. Allah Subhanahu wa taala Maha mengasihi hamba-Nya, namun segala bencana dan kerosakan disebabkan tangan manusia itu sendiri. Siapa yang peduli mengenai kejadian cakrawala, melainkan mereka yang benar-benar berminat dengan ilmu astronomi dan kaji bumi. Kitab yang dikarang ilmuwan Islam silam tinggal sebagai simpanan di perpustakaan. أن هذا الكتاب كان وسيط بين المجستي والعلم الحديث، وقد استفاد بها العلم والعلماء والعالم كله على مدة قرون طويلة. كان هذا مرجع لعلماء الفلك، هذا الكتاب كان مرجع الوحيد لعلماء الفلك، لدرجة أنهم نسوا بطليموس ونسوا المجستي، وكان يركز في علمهم على هذا الكتاب الصوفي. فهو هذا خير ما يدل على قيمة هذا الكتاب. Di Kahirah, Mesir, kami mengunjungi pusat dokumen kebudayaan dan warisan. Di sinilah tersimpan replika astrolab dan manuskrip ilmuwan Islam. Antaranya replika astrolab ciptaan Al-Sufi. Al-Sufi mencipta astrolab ini pada abad ke-10 Masihi, dan bintang yang terdapat di astrolab ini diukir mengikut lakaran kitabnya. Ia membetulkan beberapa kesalahan yang telah dilakukan Ptolemy, termasuk nama bintang. Andromeda Nebula M31 telah dijumpai ahli astronomi Simon Marius pada tahun 1612 Masihi menggunakan teleskop moden. Namun, 600 tahun sebelumnya, Al-Sufi telah mencatat dalam kitab Suwar Al-Kawakib mengenai Andromeda ini. Abdurrahman Al-Sufi, ilmuwan Islam yang mendahului zamannya dalam astronomi.